Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zugni dalam Dunia 11 Pagi. Filipina komited untuk memastikan keamanan di Laut Cina Selatan di sebalik tuntutan yang dibuat Beijing terhadap wilayah yang dipertikai. Ini dinyatakan Presidennya Ferdinand Marcos dalam ucapan di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Switzerland. Marcos mengakui ketegangan di Laut Cina Selatan menyukarkan beliau untuk tidur malam. Manila katanya perlu sentiasa memantau perkembangan di wilayah berkenaan supaya dapat segera bertindak balas. Ini terutama dengan kehadiran kapal perang China atau Amerika Syarikat. Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern mengumumkan akan meletak jawatan bulan depan. Pengumuman itu dibuat dalam mesyuarat bersama anggota parti pimpinannya, Parti Buruh di Wellington. Peletakan jawatannya akan berkuat kuasa selewat-lewatnya 7 Februari depan. Kaukus parti itu akan mengundi pemimpin baharu Ahad ini. Pilihan raya umum pula akan diadakan 14 Oktober depan. Katanya keputusan mengundurkan diri itu dibuat selepas merasakan tidak lagi mampu memikul tanggungjawab itu. Ardern dilantik sebagai Perdana Menteri dalam kerajaan campuran pada tahun 2017 sebelum mengetuai Parti Buruh memenangi pilihan raya pada 2020. Bagaimanapun populariti beliau dan parti itu mencatatkan penurunan dalam tinjauan pendapat baru-baru ini. Negara anggota Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO bersedia untuk menghantar senjata berat kepada Ukraine. Perkara itu disahkan Setiausaha Agung NATO, Jens Stoltenberg. Ia susulan rayuan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky agar lebih banyak sokongan diberikan bagi memerangi Rusia. Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Lloyd Austin dijadual mengadakan mesyuarat dengan kira-kira 50 negara di pangkalan tentera Ramstein, Jerman pada Jumaat. Ini termasuk semua 30 anggota pakatan itu. Agenda utama mesyuarat memberikan lebih banyak sokongan, terutama senjata berat dan senjata moden kepada Ukraine. Iraq telah membawa pulang 580 rakyatnya dari kamp pelarian Al-Hol di Syria yang menempatkan ahli keluarga kepada suspek militan Daesh. Menurut Markas Pemerintahan Tentera Amerika Syarikat, sebanyak 142 keluarga telah dipindahkan ke kamp Jada di Iraq 14 Januari lalu. Kamp yang terletak berhampiran bandar utara Mosul itu dijadikan pusat pemulihan bagi mereka yang pulang dari Syria. Kamp Al-Hol menempatkan lebih 50,000 pelarian termasuk ahli keluarga suspek Daesh selain pelarian Iraq dan Syria yang kehilangan tempat tinggal. Parlimen Eropah mengundi pada Rabu untuk menggesa EU menyenaraikan pengawal revolusi Iran IRGC sebagai kumpulan pengganas. Desain dibuat di tengah-tengah tekanan yang semakin meningkat agar kuasa barat berbuat demikian. Anggota Parlimen menyokong pindaan pada laporan dasar luar tahunannya yang menggesa anggota EU memasukkan IRGC dalam senarai pengganas EU. Ia berdasarkan aktiviti keganasannya, tindakannya menindas penunjuk perasaan selain bekalkan drone kepada Rusia. Menteri Luar ia juga dijangka membincangkan untuk mengenakan sekatan lebih ketat terhadap Tehran dalam mesyuarat di Brussels minggu depan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris rentak kemenangan Manchester United berakhir apabila sekadar seri 1-1 dengan Crystal Palace di Selhurst Park. Skuad kendalian Erik ten Hag mendahului menerusi jaringan separuh masa pertama ketua pasukan Bruno Fernandes. Namun tendangan bebas Michael Olise pada masa kecederaan separuh kedua menafikan kemenangan ke-10 berturut-turut buat United. The Red Devils kini menduduki tangga ketiga, 1 mata mengatasi Newcastle dan 6 mata di atas Tottenham Hotspur. Akhir sekali Piala Super Itali, Inter Milan mengekalkan kejuaraan selepas menewaskan AC Milan 3-0. Dalam aksi di Riyadh itu, Inter menjaringkan gol pembukaan pada minit ke-10 menerusi Federico Di Marco hasil hantaran Edin Dzeko sebelum Dzeko menjaringkan gol kedua 11 minit kemudian. Lautaro Martinez memastikan kemenangan Inter pada minit ke-77 untuk dinobatkan sebagai juara. Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan.